Okay, so bismillah, let's start dengan question section B, soalan nombor 14. Alright, the frequency table shows the mathematic test. Okay, test score for a group of student. Okay, basically table yang awak lihat ni adalah a group data because dia dah susun dalam class interval so class interval. Okay, so with a scale of 2 cm to 10 unit for both x and y axis. You have to draw an ogive, okay, and then calculate the range IQ and also 40th and 80th percentile. So basically bila kita cerita tentang ogive ni, dia hanyalah satu graf yang lebih kurang sama sahaja dengan semua kan. Semua, maksudnya apa-apa soalan berkaitan dengan ogive pun bentuk dia tetap lebih kurang samalah, lebih kurang macam ni lah So basically dalam ogive apa yang diperlukan untuk x-axis ni? Biasanya kalau untuk x-axis ni kita akan pakai apa? Upper boundary jangan lupa. Okey. So yang atas ni kita akan pakai apa untuk y? Cumulative frequency. Dua benda ni. Okey, dan perlu diingat bila kita nak menggunakan upper boundary ni and also cumulative frequency, graf ogive ni mesti bermula daripada kosong, mesti start dengan 0. Okey. So kalau kita tengok dekat dalam jadual kita ni, kita start dengan 4, meaning that kita kena tambahlah kosong kat belakang tu. So apakah kelas sebelum 39? 20 to 29 lah. Okey. Alright. So now we have to calculate dulu upper boundary and cumulative frequency. Okay, so jadinya cikgu buat satu khas untuk upper boundary. Okay, so upper boundary dan juga cumulative frequency lah. Alright, so upper boundary for the first one ni, kalau tengok sini, upper boundary untuk the first class ni apa dia? Antara 29 dengan 30. Boundary dia adalah apa? 29.5 kan? Macam mana dapat? 20 plus 30 divide by 2. So you akan dapat 29.5 lah. Alright, so kita tulis dulu, kita start dulu dengan 29.5. Okay, untuk seterusnya di antara 30 dengan 40, tengah-tengah dia adalah 39.5. Jadinya maybe kita dah nampak pattern dia 39.5. Okay, so kita dah boleh follow through sahaja pattern ni. 49, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5. Okay. So for cumulative frequency, nak dapat cumulative frequency kita kena tambah dengan nombor seterusnya kan. Okay, for the nombor sebelum dia, sorry. Okay, so for the first one ni untuk cumulative frequency 0 lah. Okay, nak tahu nombor seterusnya, tambah 0 tambah 4 dapat 4. 4 tambah 8 dapat 12. 12 tambah 12 24. 24 plus 10 34. 34 plus 9 43. 43 plus 7 is 50. Okay. So kita tulis siap-siap dululah supaya senang kalau kita nak buat graf. 4 12 24 34 43 and 50. Okay, done. Alright, so jom kita buat dekat graf pula. Okay, so bila kita nak buat graf, mestilah kita kena ingat balik apakah scale yang diberi. Dia minta kita apa? 2 cm 2 cm to 2 units kan? To 10 unit. So to 10 unit. So bila 10 unit, kita dah tahulah upper boundary kita ni memang beza dia 10 unit. Okay, so kita hanya follow sahaja 29.5, 39.5. Okay, done. Okay, so untuk cumulative frequency y-axis kita pula, so mestilah kita kena buat apa? Kalau 2 cm 10 unit, so kita kena start dengan 10 lah. 10, 20. Okay, done. Okay, selesai and then barulah kita akan plotkan dia. 29 dia 0. Okay, and then 39, 4 dekat mana? Sinilah kan. And then 12. So 12. And then kita start dengan 24. Lepas 24, 34.
Lepas 34, 43. Okay, and the last one is 50 lah. Alright. So macam ni. So you akan dapat plot. Plot tu mesti kena betul pada tempat dia. Okay, and then kita dah boleh gariskan. Okay, follow all those plot tu. Okay, stop dulu sini. Okay, dapatlah. Okay dah ni Alright. Pastikan semua graf kita tu mesti kena pada dot yang tersebut. Tak boleh ada double line, tak boleh ada apa nama tu, tak boleh tak kena lah dia punya pangkah tu. Alright, so let's start dengan soalan. Okay, nak kira range. Okay, for the first question A. So nak kira range mesti apa? Highest class lah kan. Highest class minus the lowest class. Tapi kita ada class interval, maksudnya the highest class minus the lowest class. Kita kena cari midpoint dia kalau untuk yang ini. So macam mana cari midpoint? Tengah-tengah antara 80 ke 89. So 80 plus 89 divide by 2 minus dengan the lowest class, highest class, midpoint highest class minus midpoint lowest class. So 30 plus 39 divide by 2. Okay, cuba tekan calculator. Okay, so the answer will be 50. Okay, so boleh Alright, so B, kita nak kena cari interquartile range. We know that formula dia nak cari interquartile range adalah kita kena tahu Q3 minus Q1. Okay, in order to find Q1, kita kena cari dalam graf lah. Alright, so basically apa formula dia? 1/4 darab dengan N. N kita berapa? Total kita semua ada 50 orang. 50 So 50 orang awak darabkan, awak akan dapat berapa? 50 bahagi 4. Okay, so you akan dapat 12.5. Okay, nanti kita kena refer pada graf. Yang ni kita kena refer pada graf. Okay, tak apa, kita kira dulu yang ni. Okay, Q3 adalah 3/4 darab dengan 50. So, darab dengan 3. Alright, so you akan dapat 37.5. So, kita nak cari Q3 dia berapa, and then baru kita boleh tolak. Alright, so let's cari. Okay, so 12.5. So, kalau sini 12, tengah-tengah lah. So pastikan kena tepat sikit lah pakai pembaris ke apa ke. Okay, so basically pakai pembaris lah. Cikgu tak ada pembaris. Alright. Okay, so cikgu dapat berapa tu? Kalau yang the first, this one adalah 50.5, so cikgu akan dapat 50 lah. Okay, Q1 cikgu tanda sini dulu. Q1 adalah 50. Tulis dulu siap-siap. Okay, alright, for 37.5 okay, 37, 34, 35, 36, 37. So dekat tengah-tengah sinilah. Okay, awak tanda, tarikkan dia. Okay, so cikgu dah berjaya tandakan sampai ke bawah lah. Okay, so macam mana kita nak kira? Jom kita tengok berapa nilai dia. So this part ni adalah 70.5, 71.5, 72.5. Okay, kat sini adalah 72.5. So kita dah boleh tulis kat sini Q3 adalah 72.5. Okay, so jom kita kira. Alright, so kita dah tahu nilai dia. Okay, Q1 adalah 50, Q3 adalah 72.5. So kita nak tahu interquartile range, kita kena tolakkan lah interquartile range IQ adalah sama dengan 72.5 minus 50. So berapa 72.5 minus 50, awak akan dapat 22.5. Okay, selesai. Alright.
So jawapan awak boleh diterima dalam lingkungan around 20 lah 22 until 34 24. Ini berdasarkan dalam skema cikgu lah dalam skema cikgu. Alright. So around yang boleh diterima adalah lebih kurang 22 sampai ke 24. Okay. So itu saja. Okay, for the question C, you want to calculate the 40th percentile. Kalau nak kira 40th percentile bermaksud 40 per 100 darab dengan 50 lah. Basically kita akan dapat 20. Okay, so nak tahu 40th ni nilai dia berapa. So yang kedua 80th percentile 80th, okay betul. So 80th percentile darab dengan 50, kita akan dapat berapa tu? So 40 lah. Okay, kita nak tahu 80th percentile ni nilai dia berapa. Okay, jom cari dekat dalam graf. Okay, ni cikgu pakai pen merah lah Kita cari kalau 20th percentile, okay, kita cari dekat 20. Okay, 20 kita ambil pembaris, gariskan semua. And then awak boleh cari dekat bawah ni berapa nilai dia. Okay, jadi kita tengok, kita baca nilai dia. Kita cari yang 40 pula. So kalau 40 pula dekat sini, so kita ambil pembaris, kita gariskan sampai kita jumpa graf tersebut. Okay, so kita dah dapat, tarik ke bawah. Alright, so kita nak baca lah sekarang ni. Macam ni kita nak baca. So kalau tengok sini adalah, okay, sini 49.5 kan, sini 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57. So kita dah dapat dah sini nilai dia adalah 57.5. Okay, so kalau ini pula, okay, yang ini 72, 73, 74, 75.5. 75.5. Okay, so dah boleh kira lah. Alright, nak cari for C untuk 40th percentile, jawapan dia adalah 57.5. Sorry, ini 20 20. Okay, sorry, ini 40. Kalau 80th percentile, jawapan dia adalah 75.5. So kita terimalah. Ni jawapan dia. Alright, so I think that's it for this question. Harap awak faham. Kalau tak faham nanti kita cuba PM cikgu, kita tengok macam mana secara detailnya. Thank you, bye bye.